Selamat petang, apa khabar semua? Apa khabar? Kita masuk topik hari ini. Topik dia sedikit menarik. Kita bincang mengenai mountain bike ya, mountain bike. Alamak, posisi yang cukup tidak bagus, tetapi tak apa. Harap semua dapat dengar dan faham perbualan kita hari ini. Pembincangan kita hari ini mountain bike, ya, betul. Mountain bike dan apa peranan mountain bike, gear yang kecil besar tu semua. Hari ini anda boleh tahu lebih mendalam bersama saya, Edwin Ng. Apa khabar semua? Selamat petang. Today discussion is about the mountain bike gearing system, ya. Okay. Apa perbezaan antara gear kecil, gear besar, gigi besar, mata besar? Itu peranan dia, apa beza dia? Okay. Good evening, selamat petang, apa khabar? Discussion for today hari ini kita bincang mengenai crank di depan atau gear belakang dengan mountain bike yang apa yang you ada di rumah. Sesiapa yang berada di posisi mountain bike, sila share mountain bike, rakan basikal mountain bike. Jangan cakap saya tak berkongsi pasal mountain bike. Hari ini mountain bike punya masa. Minta tolong share dengan rakan basikal anda semua mengenai mountain bike hari ini, ya. Okey. Hari ini kita bincang mengenai crank basikal. Crank yang anda ada, 1 piring, 2 piring, 3 piring crank besar. Okey? Jadi, peranan crank membuat apa? Hari ini kita bincang. Mari kita jemput anda semua rakan basikal kita, teliti apa yang kita ada basikal yang berada di zaman baru di mountain bike pula hari ini. Apa khabar? Syarul Reza, selamat petang. Minta share ya, sebelum kita lanjut lebih mendalam menceritakan mountain bike ya, mountain bike gear system, apa yang patut anda tahu sebelum anda meneliti dan perfahaman antara gear pertama, gear kedua, gear ketiga. Ada basikal yang datang gear 1 atau basikal datang 2 crank atau basikal crank 3 keping. Okey, hari ini kita tahu lebih mendalam. Apa kata minta share rakan mountain bike saya, tolong share dan harap rakan mountain bike kita dapat berkongsi lebih mendalam mengenai gear system yang anda ada di basikal anda. Okey? Minta share ya. Hello bro, how are you? Baik. Otek, tolong share hari ini rakan mountain bike. Rakan mountain bike kita mana rakan mountain bike kita, dan share. Thank you Tajul. Apa khabar Tajul? Ui, lama tak jumpa Tajul. Hey Simon, hi, how are you? We're talking about the gear system, the mountain bike chainring, 1, 2, and 3 chainring in front. What is the difference compared to the ordinary bike with the modern bike? Why they make single crank, double chainring, and triple older version bicycle? Okay? So, mari, tolong share, minta share. Hari ini kita buat perbezaan sikit rupa dan keadaan semasa tidak berada di dalam kedai. Hari ini bersama van saya yang selalu kulu kile membuat penghantaran basikal, membuat penghantaran basikal dan kayuhan setiap minggu. Ya, selamat petang. Apa khabar? Baik saja. Weh, bagus. Cun. Okey. Apa kata kita tak nak membuang masa lagi. Hari ini kita menceritakan crank. Crank 1 piring, 2 piring dan 3 piring crank di depan. Okey, hari ini kita melihat zaman era baru basikal kita, crank pertama. Apa itu? Apa kata kita mula dengan crank ketiga dulu? Boleh tak? Okey, jom. Kita tengok crank ketiga. Mountain bike dulu mempunyai 3 keping crank di depan. Traditional gear mountain bike ada 3. Peranan dia apa? 1 yang paling kecil untuk memanjat bukit tegak. Kedua, untuk sederhana kayuhan di perumahan santai-santai. Nombor 3, crank yang paling besar membuat kita lebih laju di jalan rata. Okey? Bermaksud gear belakang sederhana saiz. Tidak besar, tidak kecil. Okey? Jadi, perbezaan antara 3 crank apa yang you ada di basikal, bandingan berbiasa dengan basikal zaman sekarang, ada 2 dan 1. Kita akan pergi ke topik 2 keping dan 1 keping kemudian. Okey? Jangan salahkan basikal apa yang you ada sekarang. 3 keping bukan basikal lama,
3 keping bukan cakap membebankan. 3 keping gear di depan bukan benda yang buruk. Okey, tetapi zaman teknologi mengubah menjadi lebih bagus, lebih canggih, dan sekarang dia menggunakan 2 crank dan dia menukar ke 1 crank. Apa perbezaan dia? 2 crank dan 3 crank. Kemudian kita akan lihat ya. Cuba teliti basikal ini. Di belakang ya. Belakang gear dia nampak besar kan? Jadi gabungan gear kedua di depan ada 3 keping. Setiap satu gear menggabungkan gear belakang 8, 9, 10. Jadi bermaksud kadang-kadang orang akan merunsing, akan fikir macam mana nak kira gear ni, berapa gear basikal saya ada. Sebenarnya simple saja. Kita gunakan satu gear di depan, boleh merasai 8 perbezaan atau 9 perbezaan kayuhan di gear belakang. Itu panggil 1, 9, 2, 9, 3, 9. 1 darab 9 atau 1 darab 10, 2 darab 10, 3 darab 10. Jadi basikal anda ada berapa gear? Katakan basikal anda ada 3 darab 8. Jadi maka 24 speed. Basikal anda 24 speed. Okey? Jadi kalau basikal anda ada 3 darab 10 belakang, maka basikal anda adalah 30 speed. Okey? Faham? Boleh faham? Okey? Jadi perbezaan antara gear-gear basikal ini, kenapa zaman moden basikal teknologi baru dia mengurangkan gear depan dan menambahkan gear di belakang. Ayo, kita bincang sikit lagi mendalam mengenai gear kedua di basikal chainring 2 dan chainring 1. Okey? Okey, boleh faham? Boleh tahu tak gear berapa basikal anda ada? Balik tengok berapa gear you ada dan boleh faham tak berapa gear yang zaman sekarang berbanding zaman dulu. Okey? Jadi sekarang itu gear pertama. Gear zaman biasa, zaman dulu masuk 3 keping crank. Paling kecil untuk memanjat bukit. Nombor 2 sederhana, kayu santai-santai di rumah. Nombor 3 paling besar, bermaksud lebih laju anda boleh pergi. Okey? Jadi itu perbezaan dia. Nombor kecil sekali untuk naik bukit tegap. Nombor 2 sederhana kayuhan. Nombor 3 lebih laju. Okey, lebih laju. Tetapi zaman moden yang zaman sekarang ada, beza dia banyak. Cuba kita lihat. Boleh nampak? Okey. Basikal seterusnya adalah 2 chainring, 2 mata crank. 2 mata crank ni adalah fungsinya mengurangkan kegunaan gear depan. Kadang-kadang gear depan ini merunsingkan kepala. Mana nak pergi, mana nak guna, kadang-kadang pening kepala. Tak tahu mana gear patut anda guna. Jadi teknologi berubah. Teknologi berubah bermaksud mereka mengurangkan satu daripada 3 chainring depan, 3 mata crank depan, mengurangkan satu lagi, maka dia ada 2 chainring. Jadi 2 chainring ini, apa peranan dia? Tidak merunsingkan, tidak confusekan pengguna basikal. Jadi mengurangkan pening kepala, mana gear patut anda pergi dan mana patut anda berhenti. Okey. Jadi mereka menggunakan gear 2 di depan. Pengguna akan rasa risau. Alamak, basikal gear saya dah kurang. Kenapa gear dia 30 mesti laju? Tak. Bukan peranan laju cepat. Okey, bukan gear lebih akan lebih laju. Tak. Jangan salah faham. Jangan risau, takut nak tanya. Jikalau basikal anda ada gear katakan 30 speed. Banyak pilihan, banyak cita rasa boleh rasa. Bukan banyak gear akan lajukan. Tak. Okey, ingat. Gear banyak tak bermaksud laju. 20 speed ke 30 speed ke tak semestinya laju. Peranan dia besar kecil, mata gigi besar atau kecil. Okey? Boleh faham Bermaksud, saya ulang lagi sekali,
Crank depan kalau besar boleh lebih laju kita kayuh. Crank kecil senang untuk naik bukit. Itu untuk crank di depan. Jikalau belakang mountain bike dia lebih besar. Dia terbalik. Depan besar, belakang kecil, dia laju. Kalau depan kecil, belakang besar, dia senang naik bukit. Okey? Boleh faham? Okey. Jadi, teknologi zaman sekarang telah mengubah 2 chainring berbanding dengan teknologi dulu, dia ada 3 chainring. Peranan dia mengurangkan confuse pengguna mountain bike. Jadi, dia mengurangkan satu lagi, jadi 2. Dia fokus untuk lebih senang naik bukit, untuk laju dan segala-galanya di gear 2. Bermaksud naik bukit, turun bukit, semua gear 2. Okey? Tetapi bukan itu saja. Gear belakang juga main peranan. Nampak? Gear belakang lebih besar. Walaupun dia 2, gear belakang dia akan tolak ansur kembali lebih besar belakang gear dia. Jadi bila gear 2 di depan, gear belakang besar pun makin besar, yang kecil lagi kecil. Jadi sistem dia boleh rasa banyak cita rasa, banyak feeling. Masa you kayuh dia rasa banyak feeling. Okey? Jadi berbanding dengan gear sana terlampau banyak, pening juga. Jadi dia kurangkan, tak nak merunsingkan anda semua. Jadi dia buat simple lagi simple lagi simple. Dia nak bagi pengguna tak mau fikir banyak, cuma nak tekan saja. Setiap tekanan dapat perasaan beza. Itu maksud dia. Okey? Tetapi zaman sekarang ubah lagi menjadi satu gear. Okey? Zaman terbaru sekarang telah keluar satu gear, satu crank. Cuba lihat, betul. Dia satu gear di depan, tapi tengok di belakangnya. Besar. Betul. Ini betul-betul besar. Berbanding sebelah sana, itu kecil. Yang gear nombor 3, gear yang ketiga yang asal pertama putih tu, itu teknologi lama. Dia ada 3 di depan. Tapi yang belakang, yang berada di belakang sini, yang ini, dia dah ada 12. 12. Edwin, kalau macam ni, satu gear tak ada advantage lah. Sebenarnya tak. Sebenarnya orang Jepun ini pandai. Dia tidak merunsingkan anda semua, maka dia buat lebih simple untuk kita pengguna tak mau confuse. Gear mana untuk mana. Yang dia nak anda rasa bila tekan jari penunjuk, dia akan lebih raju. Tekan ibu jari, dia lebih senang. Itu saja dia nak. Dia tak nak you fikir combine ni, combine itu, nak tukar depan, dia tak mau dah. Jadi dia nak fokus anda 2 penunjuk, 2 jari saja. Ibu jari dengan jari penunjuk. Bila penat, tekan ibu jari. Bila nak laju, jari penunjuk. Itu saja dia nak anda buat. Oleh kerana mereka telah meneliti dan membuat research tahun demi tahun. Orang Jepun ini memang pakar di dalam kategori parts mereka. Dia betul-betul buat anda sesungguhnya menggunakan habis-habisan gear mereka. Jadi jangan malu tekan gear anda. The more you shift, the more you learn. Dapat rasa setiap perbezaan antara mata gigi anda. Jadi setiap ketinggian atau setiap jalan berbeza, maka itulah perbezaan. Shifting at the right time, at the right place, itu paling mantap, paling bagus. Okey? Boleh faham Jadi gear pertama, gear 1. Gear nombor 1 ini adalah teknologi paling baru. Okey, teknologi paling baru menggabungkan belakangnya 12 gear. 1 darab 12. Itulah gear membuat paling besar peranan semasa berkayuh basikal di luar ya.
Jadi sesiapa ada basikal di rumah, jangan rasa gear banyak boleh laju, gear sikit tak boleh laju. Habis jahanam. Okey, sebenarnya teknologi baru sekarang memang dia macam itu. Dia nak meringkaskan segala-galanya, yang pening-pening kepala dia dah tak mau dah. Dia cuma buat satu gear di depan, 12 di belakang. Jadi nak laju turun paling kecil, nak panjat gunung, nak panjat dinding, dia ada yang paling besar. Jadi dia nak anda fokus satu tangan sahaja, 2 jari. Yang sebelah tiada shifter. Jangan rasa apa yang you ada 2 gear, 2 3 crank tu tak bagus. Cuma bagus juga, dapat lebih perasaan berbeza gear, tetapi sebab zaman moden ini mereka mengurangkan crank di depan, mensenangkan rakan basikal kita di luar semua mengayuh, menukar gear senang, tak payah fikir banyak. Okey, mantap perkongsian yang bermanfaat. Thank you Sifu. Muhammad Razi, terima kasih. Terima kasih. Sebab apa? Mountain bike ini ramai orang berbincang mengenai gear system. Hari ini saya ada rakan basikal baru saya singgah ke kedai saya. Memang soalan yang cukup bagus dari dia. Dia tanya saya, abang saya lupa nama abang tadi. Saya lupa tanya nama dia. Abang tu dia rasa dia nak 2 crank, 3 crank. Oleh kerana dia cakap boleh lebih laju di jalan tar, jalan raya. Jadi perkongsian saya bersama abang tadi, dia punya crank tak main peranan laju atau cepat. Sebenarnya dia banyak kurang ni bukan maksud dia. Besar kecil peranan dia. Okey? Faham ya? Besar kecil chainring membuat peranan, bukan gear banyak. Ya, bukan gear banyak. Jangan lupa kalau nak bandingkan gear basikal banyak 20 speed, 30 speed lebih laju, tak. Sebenarnya mata gigi yang penting. Mata gigi besar kecil membuat peranan besar. Boleh? Boleh faham Ingat, bukan banding gear banyak lebih laju, tak. Mata gigi besar kecil buat anda lebih laju atau buat anda lebih senang memanjat bukit. Boleh? Hari ini saya rasa perkongsian gear cukup bagus untuk anda semua yang tak berapa pasti apa yang you ada gear system berada di basikal anda. Sama juga di road bike. Ada yang minta 34, 50, ada yang 36, 52, ada yang 52, 39. Jadi semua masing-masing ada main peranan dia. Okey? Boleh tak siapa-siapa nak tanya apa soalan, kita kongsi 3 persoalan yang anda cuma nak tahu apa nak merunsingkan anda, boleh tanya saya, jangan malu. Topik hangat. Jacob, thank you. Sebab dia hari ini soalan saya rasa saya patut berkongsi sebab saya gembira abang tu dapat tahu dan dia faham. Jadi hari ini saya buat perkongsian ini mengenai mountain bike, gear basikal mountain bike anda, ya. Hey Suhaimi, apa khabar? Siong, dia tak boleh panjat sekarang. Betul-betul, saya lama tak kayuh basikal. Okey, mantap Sifu. Muhammad Razi, terima kasih perkongsian yang bermanfaat. Suhaimi Keton itu rakan basikal saya. Siong juga rakan basikal saya zaman 90-an. Apa khabar semua? Siong pelumba negara, Suhaimi Keton juga pelumba negara. Apa khabar semua? Okey, siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya saya, tiada masalah, jangan malu sebab perkongsian kita memang untuk anda semua. Jadi jangan malu. Okey, ada apa-apa boleh tanya saya mengenai crank basikal anda dan mata gigi anda, crank, apa yang perlu tahu. Jadi kita boleh berkongsi dengan rakan lain sekali, ya. Okey, boleh tak? Ada siapa-siapa? Jangan malu. Oh, cepat juga ramai orang hari ni. Boleh. Hai Supian, apa khabar? Thank you for coming. Yep, thank you. Ibrahim, selamat petang. Apa khabar? Michelle, how are you? Is overcrank any
Okay, is overcrank any advantage? Okay, CK Chan. Okay, good. Okay, soalan ini rakan basikal kita, Mr. Chan, dia tanya, ya pasti 1-2 crank ni untuk mountain bike. Mr. Chan cakap ada chainring bujo. Chainring bujo yang zaman teknologi terbaru sekarang kebanyakan digunakan di perlumbaan racing bike, triathlon atau road racing. Okay, yang bujo, bulat dia bujo. Okay, peranan bujo membuat putaran, dia mematikan tempat kosong. Macam mana nak sebut? Sekejap saya fikir dulu. Over chainring atau kita panggil bujo punya chainring, dia sentiasa membuat putaran kita padu dengan keluaran tenaga kita. Padat, padat. Putaran crank bujo menolong kita lebih mencepatkan tenaga kita transfer lebih padat kepada basikal. Faham? Bujo chainring yang bujo biasa mereka guna di triathlon atau lumba basikal racing bike. Ia berfungsi melajukan kayuhan kita, mencepatkan transformasi tenaga kita kepada basikal, dan putaran crank itu cukup padat dengan tenaga. Setiap putaran dia tiada kelonggaran. Tiada free play. Sentiasa penuh dengan tenaga. Itu kelebihan Q-ring atau kita panggil chainring bujo. Boleh? Siapa tadi? Kejap tadi siapa tanya? Okay, Chan, okay? You get what I mean? Mr. Chan, you okay? So, that is the difference, okay? The Q-ring, it actually will help you to generate more better rolling resistance instead of the dead spot. Okay, the dead spot. Dead spot meaning when we pedal certain area, we actually not doing any effort. We waste some effort there. But it depends whoever using. So lain orang, lain punya perasaan. Jadi chainring ini main peranan juga besar. Especially mata dia besar kecil. Untuk orang biasa tak suka laju, dia pakai kecil sikit. Kalau untuk orang yang lebih besar, dia pakai lebih laju sikit nak besar. Okay? Okay, Razi Sahari, selamat petang, apa khabar? Saya prefer 211 untuk main TB. Perbezaan T maksimum antara dua chainring. Okay, Razi, chainring di depan dua semestinya tak besar ke mana. Sebenarnya tak silap saya 28, ada yang 30, jadi ada yang kecil 20 lebih. Jadi dia biasa tak banyak mata crank dia, tetapi belakang peranan besar. Belakang gear besar. Betul-betul besar. Saya baru-baru ni saya meneliti mountain bike punya gear, memang besar. Betul. Orang Jepun ini mereka benda ini besar, ada peranan dia sebab peranan besar punya chainring untuk kita betul-betul memanjat bukit yang tegap. Di mountain bike, bila you panjat bukit tegap, betul-betul handle akan dinaik. Betul-betul handle dinaik. Macam mana kita nak menggunakan gear ringan, duduk di handle biar tak terjongkit. Itu peranan dia. Bila kita terjongkit, kita kena baring badan kita ke depan sedikit, tangan bagi rendah sikit, maka kita kena kayuh. Kejap, bising. Okey, lemak kita kayuh, jadi handle tak terjongkit. Okey, kita betul-betul duduk diam-diam, badan depan sikit, baring rendah sikit bagi basikal tak terjongkit, ya. Jadi crank besar belakang tu betul-betul main peranan. Itu memang shock. Dulu saya main mountain bike memang gila. Memang gila. Okey, saya rasa dua chainring ni kan paling besar, tak silap saya 32. 30 ke 32 tak silap saya paling besar. Okey, dan yang kecil tu 20 lebih. Itu peranan untuk mountain bike. Okey. Hai ba. Thanks, understand. Thank you Chan. John, hi, how are you John? Satu lagi 6 crank paling sesuai untuk jalan raya.
Six crank Zamri, six crank apa tu sexy crank paling sesuai untuk jalan raya. Untuk mountain bike ke road? Saya tak berapa faham soalan tu. Minta maaf Okey. Jadi bandingan road bike crank dengan mountain bike crank, beza mata dia Jangan lupa. Mata crank besar kecil membuat peranan basikal kita berfungsi Bos sedap. Sofian 36, 34 paling sedap. Betul. Itu mountain bike punya gear berbanding gear belakang yang besar tu memang best. Itu boleh panjat dinding, tak ada masalah. Saya pernah kaya mountain bike, betul-betul tegak punya bukit. Dia punya skill, kita punya badan skill tu, kita duduk betul-betul nak duduk di depan. Kalau tak ada dia tercongkit-congkit, dia terbalik basikal. Memang syok. Memang saya pernah kaya mountain bike. Memang gila. Saya memang suka kaya mountain bike. Biasa tercongkit bila for road. Kalau jongkit tayar belakang pula lari. Betul Razi, memang syok Masuk mountain bike ni memang saya gila. Turun bukit, nama sendiri pun saya lupa kadang-kadang. Memang panjat bukit susah, turun bukit lanyak dia cukup-cukup, kadang-kadang peluk pokok. Sini luka, sana luka masa saya kaya mountain bike. Adakah crank bujur ada kelebihan untuk panjat bukit? Okey, Hud Amin, selamat petang, apa khabar? Sebenarnya kita panggil chainring bujur ini pasti ada peranan baik buruk dia. Okey, sememangnya research teknologi zaman sekarang dia cuba sedaya upaya fully utilize tenaga manusia kepada basikal. Jadi dia sentiasa mengeluarkan benda-benda yang pelik-pelik bagi pembeli. Maka kita sentiasa mengejar teknologi untuk menyenangkan kita punya kayuhan, seperti orang selalu tumpu perhatian kepada adjustment ketinggian, tumpu perhatian kepada basikal nak laju, tetapi mereka lupa pemakanan juga penting, senaman latihan juga adalah paling penting untuk segala-gala senaman yang kita buat. Okay, nak lebih senang, kayu lebih sikit. Jadi, the more you spend time to your bike, lebih masa meluangkan kepada basikal, maka kita punya peratus prestasi meningkat lebih cepat, lebih tinggi. Jangan lupa, jangan terlampau fokus sangat apa yang belum dicuba. Okay, cuba di basikal. Okay, the more you ride, the more you get understand. Seperti gear di belakang ini. Kalau gear ni anda tak tekan, anda tak tahu, anda tak rasa, tetapi selalu fikir nak tukar gear. Nak beli baru. Sebenarnya gear ni banyak fungsinya. Anda kena cuba. The more you shift, the better you are. To understand the gear at the right time, at the right place. Penukaran gear penting di keadaan yang sesuai, manfaatnya cukup padat. Okey? Boleh. Gigi kaset dan crank yang sesuai untuk naik bukit, great. Wah, ni siapa ni? Hud Amin. Ada crank bujur. Okey, Hud Amin. Gear kaset. Okey, boleh? Ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Kita ambil satu lagi soalan Kita ambil satu lagi soalan untuk Pak An, apa khabar? Selamat petang. Hari ini kita cerita pasal chainring crank mountain bike. Apa beza dia 1, 2 dengan 3? Okey, sesiapa nak tengok boleh fast forward kemudian. Secara live saya mungkin bebel lebih sikit, tapi ayo kita bual-bual, meluangkan masa berbincang dengan basikal. Anda di rumah tak ada buat apa, kita buat perkongsian secara ramai-ramai antara rakan basikal kita. Okey, apa? Ramadan. Thank you Zo. Spek 37 dan telah ditukar kepada 17. Adakah berbaloi? So far riding pening fikir left shifting. Betul. Ramdan Muhammad Ali, apa khabar? Selamat petang. Sebenarnya 37 tadi baru saya sebut, dia betul-betul merunsingkan pengguna. Di manakah gear saya patut menukar, kan dua. Jadi orang Jepun ni dia menukar teknik ini tidak merunsingkan pengguna. Maka dia buat gear 2 di depan, dan sekarang paling terbaru
satu gear di depan, cuma menggunakan tangan kanan jari penunjuk dengan ibu jari. Okey? Boleh dapat? Boleh tangkap Okey, Khun Amin, thank you. Boleh faham. Zul, thank you. Zul, panjang berapa yang sesuai? Oh, Zul. Okey, last one kita tanya. Sharon, Ateng, how are you? Okey, Zul, selamat petang Zul. Handlebar, betul. Satu lagi cerita pasal mountain bike ini. Handle lebar, dulu saya tak biasa. Memang tak biasa. Sebab langgar pokok, turun bukit, tang. Langgar, terbalik saya. Sebab handlebar takut panjang, kita potong kecil. Tetapi zaman sekarang, mountain bike, semua lebar-lebar. Saya boleh faham. Kenapa? Kita boleh tarik. Kononnya kita boleh tarik. Tetapi sebenarnya, posisi basikal yang kita lebarkan tangan, kan? Kita lebarkan dia, dia macam suspension dah tangan. Nampak? Jadi dia lebar. Kalau kecil kan, dia macam tu lah. Betul? Jadi dilebarkan, dia macam kepak sikit. Dia turun bukit, sampai mata pun tak nampak jalan lah. Itu beza dia. Jadi, handle lebar ni, biar dia lebar sikit. Kalau dah ada basikal lebar tu, handle lebar, biar dulu, cuba dulu. Kemudian, baru rasa terlampau besar, kita potong kiri kanan sikit-sikit, cuba dulu. Potong sikit-sikit, cuba dulu. Kalau tak nak potong, kita masukkan handle dengan grip dulu. Kita tolak masuk dulu. Jangan potong dulu. Okey? Tolak pemegang grip masuk, dengan gear brake masuk sikit. Tolak masuk. Tak payah duit. Boleh buat sendiri kat rumah. Pakai Allen key 4 dengan 5. Alihkan handle grip tu, tembak air sabun, tolak dia masuk. Guna Allen key 4 dan 5. Alihkan brake dengan gear masuk. Cuba. Tak payah bayar duit. Cuba kat rumah. Lepas makan malam, cuba-cuba buat sikit. Okey? Masuk sikit, besok pergi kayu. Jadi, luangkan kanan 2 inci, kiri 2 inci. Bermaksud anda telah masuk 4 inci. Okey? Jangan masuk banyak sangat. 2 inci atau 3 inci kiri kanan. Cuba dulu. Ya? Okey? Panjang, senang kontrol. Betul? Muhammad Azri, betul. Saya memang setuju Muhammad Azri. Senang kontrol bila impak datang lebih kuat. Betul? Saya setuju. Pasti betul. Hai Rosmaliza, apa khabar? Baik, Not, terima kasih penerangan Sifu. Thank you. Untuk tinggi sesuai beli 29. Sebenarnya Jamil, modern bicycle semua menuju ke era 29. Saya pandangan sendiri, roda 29 ni adalah paling muktamad, paling bagus sementara ini. Maka kadang-kadang orang yang tak begitu tinggi, dia terpaksa guna 27, ambil frame kecil. Tetapi kalau siapa yang lebih tinggi, manfaatnya lebih di roda besar 29. Okey? Jamil, dapat Thank you. Ya, selamat petang. Senang untuk downhill. Betul Sofian. Itu downhill memang gila punya. Saya turun bukit memang syoknya. Saya tak. Amy, mana Amy? Alamak, Amy tak pernah masuk live saya. Itu Amy adalah kawan mountain bike saya dengan rakan mountain bike yang ramai-ramai itu. Memang sama zaman saya. Turun bukit, saya peluk pokok, mereka kelak saya. Okey, pendek untuk sedap speed control on the road. Betul, Azri, betul. Wah, Azri, ini macam nak cari makan dah, nak potong cari makan dah. Semua kau tahu. Okey, bagus. Apa khabar semua? Terima kasih kerana datang ke live saya. Hari ini perkongsian saya amat gembira. Rakan mountain bike saya selalu tag saya, selalu tanya saya bila pula cerita mountain bike. Hari ini kebetulan ada rakan basikal datang menceritakan gear basikal. Hari ini cepat-cepat saya memasukkan subjek mountain bike mengenai crank chainring 1, 2 dan 3. Okey? Terima kasih sangat dan sampai kita jumpa lagi. The more you ride, the more you learn from Edwin Ng. Pastikan anda kayu dengan selamat, sentiasa di lorong kiri jalan raya, mengikut peraturan jalan raya. Sampai hari ini, saya Edwin Ang. Sampai kita jumpa lagi. Selamat malam dan good night. Bye-bye.